nama saya Nur Yakin binti Ismail, pemegang kad metrik BA 191101110, dan saya akan menjelaskan bahagian pengenalan. Jadi secara umumnya Muhammadiyah adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang ditubuhkan pada 18 November 1912, iaitu semasa Pergerakan Nasional Indonesia. Dan dalam awal persejarahannya, organisasi Muhammadiyah ini ditubuhkan di kota Yogyakarta yang diasaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, iaitu Muhammad yang diambil sempena Nabi Muhammad, dan perkataan ia pula membawa maksud pengikut. Jadi dari segi bahasa, Muhammadiyah bermaksud pengikut Nabi Muhammad. Manakala secara istilah adalah organisasi gerakan dakwah Islam, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan juga dasar organisasi dalam gerakannya. Oleh itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengasaskan pertubuhan Muhammadiyah untuk merealisasikan cita-cita dalam pembaharuan Islam di bumi Nusantara, di mana penubuhannya adalah sebagai usaha untuk memurnikan agama Islam, yaitu bertujuan untuk mengembalikan segala penyimpangan yang berlaku dalam proses takyah. Beliau juga ingin membentuk satu pembaharuan dalam cara berfikir dan beramal mengikut panduan agama Islam. Dan sejak awal lagi, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menyatakan bahawa Muhammadiyah ini bukanlah pertubuhan yang bersifat politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak dalam bidang agama dan juga pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rakan pembentang saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alaitul Akmal binti Muhammad Saldikun, memegang nama metrik BA 191100930. Seterusnya, saya ingin membentangkan ataupun menerangkan mengenai faktor gerakan Islam di Indonesia. Perkembangan gerakan Muhammadiyah di Indonesia hanya didorong oleh bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sebanyak 8.791 institusi yang telah diwujudkan dalam sektor pendidikan dan juga kesehatan. Antara kemajuan pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ialah dengan penubuhan sekolah tadika bagi memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak di Indonesia, dan juga penubuhan institusi pengajian tinggi seperti kolej, manakala sektor kesehatan pula dengan menubuhkan hospital-hospital dan juga pusat rawatan di Indonesia. Oleh hal yang demikian, usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah mendorong kepada gerakan Islam di Indonesia sekaligus menjadikan gerakan Islam sebuah gerakan yang hebat. Namun begitu, jika dilihat dari sudut keluasan hidup masyarakat, usaha-usaha yang dilakukan oleh beliau dikatakan hanya terbatas dalam sektor sosial sahaja dan belum mencapai banyak bidang lain seperti bidang ekonomi dan juga bidang undang-undang. Pada abad ke-20, gerakan Islam telah menggerakkan pembaharuan di beberapa wilayah yang bertujuan ingin membersihkan akidah Islam daripada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar. Gerakan Islam telah melakukan dakwah secara membantras amalan khurafat. Penyebaran tersebut dijalankan melalui masjid, media massa dan juga institusi pendidikan. Gerakan yang muncul pada mulanya daripada perseorangan dengan membuka surau dan madrasah, penerbitan, majalah serta pembentukan organisasi sosial, sehinggalah beralih kepada organisasi politik yang berjaya membendung kemaksiatan dan juga kemungkaran. Seterusnya, pada tahun 1998 telah berlakunya reformasi dan migrasi jamaah dan kader ke gerakan dakwah yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana Muhammadiyah telah menghadapi suasana yang baharu dengan kemunculan berbagai gerakan ke permukaan dinamik gerakan Islam di Indonesia. Oleh hal yang demikian, gerakan Muhammadiyah dilihat semakin perlahan. Ajaran dan ideologi yang diutarakan oleh gerakan-gerakan yang baharu semakin meluas. Salah satu pembahasan yang diutarakan oleh pemimpin Muhammadiyah iaitu isu tarbiyah. Oleh itu, institusi pendidikan dan juga kemudahan sosial yang lain telah berjaya direalisasikan oleh Muhammadiyah adalah merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada gerakan Islam di Indonesia. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian. Baik, saya Nazura binti Sahi akan meneruskan pembentangan di mana masuk kepada usaha dalam membentuk penubuhan pendekatan Muhammadiyah. Baik, usaha yang pertama adalah pembaikan agama di mana gerakan Muhammadiyah telah
menghapuskan amalan adat-adat lama yang bersifat khurafat dan juga syirik. Selain itu juga, gerakan Muhammadiyah telah mengharamkan untuk menziarahi kubur yang bertujuan tawassul, iaitu memohon pertolongan kepada roh-roh yang telah meninggal dunia. Pada masa yang sama, dalam membaiki agama, gerakan Muhammadiyah juga turut memperkenalkan amalan sunat Nabi yang mengikut hadis yang telah dibenarkan dan banyak mempersoalkan perkara-perkara seperti talqin, kuno dan juga yang lain-lain. Selain itu juga, wujud juga pembaikan dalam amalan solat masyarakat pada masa itu. Masuk kepada usaha yang kedua, iaitu pendidikan yang lebih moden, di mana Indonesia merupakan antara negara yang mempunyai masalah dari segi pendidikan. Oleh sebab itu, gerakan Muhammadiyah mendapati juga bahawa dari sudut pandangannya, masyarakat di Indonesia kurang dari segi pendidikan yang lebih moden dan seiring dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, gerakan Muhammadiyah telah mewujudkan dan juga memperkasakan beberapa inisiatif bagi membentuk pendidikan yang lebih moden seiring dengan agama dan juga akademik ke arah masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, wujudnya beberapa madrasah yang boleh dikatakan sebagai satu simbol pembentukan ataupun pendekatan penubuhan masyarakat Muhammadiyah di Indonesia. Usaha yang seterusnya adalah pembaikan dalam aspek kesihatan dan juga sosial, di mana gerakan Muhammadiyah telah menyediakan beberapa klinik, hospital dan juga penyediaan doktor-doktor perubatan bagi memastikan kesihatan masyarakat di Indonesia dapat dikawal sekaligus merawat kesihatan ke arah yang lebih stabil. Hal ini dikatakan sedemikian kerana masyarakat di Indonesia, terutama bagi masyarakat orang Jawa, sering dijangkiti pelbagai penyakit. Oleh sebab itu, penyediaan doktor-doktor perubatan ini adalah untuk membantu masalah kesihatan bagi masyarakat di Indonesia dapat dikawal dan diatasi ke arah yang lebih stabil. Selain itu juga, gerakan Muhammadiyah telah menyediakan rumah-rumah anak yatim, jabatan zakat dan juga kebajikan bagi menjamin serta membela nasib masyarakat di Indonesia. Bahkan juga, gerakan Muhammadiyah turut menyediakan kadar-kadar berpengalaman bagi membentuk dan juga menjalankan aktiviti sosial bagi membantu masyarakat Islam yang miskin dan juga anak yatim. Dengan ini, gerakan Muhammadiyah turut membentuk satu perubahan dari segi pembaikan dalam aspek kesihatan dan juga sosial di Indonesia. Salam sejahtera seera Brabantason BS 191107994. Seterusnya, usaha dalam membentuk pendekatan penubuhan Muhammadiyah ialah dalam pembaruan bidang ekonomi, di mana program Majlis Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup itu dilaksanakan. Dasar maupun tujuan serta sistem ekonomi dilaksanakan menurut ajaran Islam dengan membawa objektif meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang berkemampuan dengan menyediakan pinjaman modal usaha. Program Majlis Wakaf dan Kehartabendaan juga merupakan program yang dilaksanakan selain program Majlis Ekonomi, di mana meningkatkan perkhidmatan dalam membuat sertifikasi tanah wakaf serta menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat yang mewakafkan tanah mereka. Usaha seterusnya adalah pembaruan dalam bidang politik, di mana dalam bidang politik, usaha dorang menubuhkan Muhammadiyah ini boleh dilihat sejak dari awal usaha penubuhan ini. Seperti yang kita sudah ketahui, Ahmad Dahlan merupakan seseorang yang mendeklarasikan Muhammadiyah di Indonesia. Beliau telah berjumpa dengan ramai pemimpin untuk usaha dalam menumbuhkan Muhammadiyah ini, dan di sini juga kita boleh lihat bahwa dia berusaha menjelaskan mencapai matlamat penubuhan Muhammadiyah. Oleh itu, di sini dalam pembaruan bidang politik banyak dasar maupun program yang dilaksanakan berkaitan politik adalah berdasarkan Islam. Selain itu, contohnya majlis politik yang dilaksanakan adalah berdasar ajaran Islam, seperti ketika penubuhan dan pengiktirafan Muhammadiyah dilaksanakan mengikut ajaran Islam, di mana dimulakan dengan doa. Sekian itu sahaja. Terima kasih.
Kesimpulannya, Pertubuhan Muhammadiyah telah berjaya membaiki masyarakat Indonesia dari segi akidah, pemikiran, ekonomi dan cara hidup yang berlandaskan Islam yang sebenar. Di atas kesedaran melalui konsep Islam, maka kebajikan amatlah perlu bagi Muhammadiyah bangkit untuk mengetengahkan dan membuka fikiran masyarakat Indonesia pada ketika itu yang masih kolot dan jauh ketinggalan. Muhammadiyah telah berusaha untuk menghentikan misi-misi yang dianggap bertentangan dengan mengambil idea dan pendekatan yang begitu berkesan. Organisasi Muhammadiyah juga berkembang sangat pesat di Indonesia, bahkan sampai sekarang pun sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Jadi tegasnya, pemurnian masyarakat Indonesia harus melibatkan aspek politik, sosial dan ekonomi, kerana Islam bukan hanya merujuk kepada upacara spiritual semata-mata, tetapi melambangkan keseluruhan hidup manusia selagi tidak bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Itu saja daripada kami, sekian terima kasih. Oke, selanjutnya kami beralih pula kepada pembentangan ulasan artikel, di mana kumpulan kami telah memilih sebuah artikel yang bertajuk Muhammadiyah Studies Transformasi Kajian tentang Gerakan Islam di Indonesia yang ditulis oleh Muthaharun Jinan. Artikel ini ditulis oleh Muthaharun Jinan, dan artikel ini adalah daripada Analisa Journal of Social Science and Religion Volume 22 yang diterbitkan oleh University Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015. Artikel ini juga mengandungi 11 halaman muka surat, yaitu dari muka surat 269 sehingga 280. Dan secara keseluruhannya artikel ini adalah berkaitan dengan Muhammadiyah, transformasi dan juga gerakan Islam yang menjadi fokus oleh penulis dalam penulisan artikel tersebut. Secara ringkasnya berkaitan dengan artikel ini adalah berkaitan dengan Muhammadiyah, transformasi dan juga gerakan Islam, di mana Muhammadiyah itu merupakan sebuah gerakan Islam yang menekankan aspek moral dan ianya merupakan satu organisasi yang pernah ditubuhkan dan berkembang di Indonesia. Dasar Muhammadiyah ini dinyatakan bahwa gerakan tersebut merupakan sebuah gerakan yang berasaskan Islam, bersumberkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi, yang gerakannya melaksanakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid dengan maksud dan tujuan untuk menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya agama Islam yang sebenarnya. Rumusan tersebut merupakan sebuah perjuangan dan bukti kepada kewujudan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan yang bersifat pemurnian dan pembaharuan di bawah tema utama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan mengembangkan dan membuka pintu ijtihad dan kemajuan untuk umat manusia. Di samping itu, terdapat juga banyak buku dan film tentang Muhammadiyah yang disusun oleh penulis artikel ini, sama ada dari dalam ataupun dari luar, yang semakin meyakinkan bahwa Muhammadiyah Studies tidak pernah lekang dimakan zaman dan terus berkembang seiring waktu. Transformasi yang berlaku dalam gerakan ini juga dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan serta ideologi yang digunakan dalam gerakan ini sangat memberi kesan ataupun memberi impak yang positif terhadap agama Islam. Gerakan ini juga sangat bergiat aktif dan terdapat berbagai perspektif berkaitan dengan gerakan ini, dan ianya sangat bergiat aktif di Indonesia pada ketika itu. Selanjutnya adalah kekuatan artikel. Antara kekuatan pada artikel ini yang dapat kami lihat adalah kajian ini menunjukkan tujuan yang jelas dalam penulisan artikel tersebut.
Dan penulisan artikel ini adalah sangat baik kerana penulis menggunakan banyak rujukan yang menjadikan fokus utama artikel ini dapat dikupas dengan baik, iaitu berkaitan dengan Muhammadiyah, transformasi yang berlaku dan juga gerakan Islam. Dan yang terakhir, penulis juga sangat memahami serta mendalami berkaitan dengan pertubuhan Muhammadiyah dan pelaksanaan pengislah umat Islam di Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Anisha binti Muhammad Sari, memegang nombor matrik kad BA 19110597. Kelemahan artikel itu kelemahan dari segi perangkat rutin perkara yang sama yang sudah berpuluhan tahun ianya menjadi halangan kepada inovasi dan improvisasi pergerakan yang sesuai dengan perkembangan semasa. Oleh itu, kajian tentang Muhammadiyah pada awal abad kedua lebih tertumpu kepada kritikan terhadap inersia pergerakan daripada aspek kekuatan dan ketabahan. Cadangan penambahbaikan dengan mempertingkatkan kualiti artikel bagi mengikut perkembangan semasa supaya pengajian Muhammadiyah akan diteruskan dan menjadi tarikat yang tinggi dalam kalangan ahli akademik dan pemerhatian budaya. Kesimpulannya, artikel ini menceritakan tentang Muhammadiyah sejak awal peranannya aktif dalam lapangan persyarikatan, keumatan dan kebangsaan. Muhammadiyah juga fokus pada bidang pendidikan, kesihatan dan perbudayaan sosial. Menjadi gerakan ini terus bertahan dan berdiri megah dan gerakan-gerakan Islam yang lain. Artikel ini juga boleh dijadikan maklumat kepada pengkaji baru, terutamanya para mahasiswa, bagi mengetahui lebih mendalam tentang Muhammadiyah. Sekian, terima kasih.